Hai, salam sejahtera semua. Pada hari ini, saya Olivia Natasha Nakifi dan kawan saya Mimi Asminda binti Raslan ingin membuat ulasan tentang sebuah filem yang telah dipilih oleh kami, iaitu filem Bisik Pada Langit. Kami telah memilih filem ini kerana kami telah mengetahui ramai menangis ketika menonton filem ini di panggung wayang semasa cerita ini ditayangkan. Tetapi, sejauh manakah kebenaran ini? Sekiranya kamu ingin tahu sejauh manakah kebenarannya, marilah tonton video ulasan filem ini daripada kami berdua sehingga habis. Filem Bisik Pada Langit ini telah ditayangkan pada 21 September 2017 dan filem ini merupakan arahan KB Bhatia. Filem ini telah menampilkan pelakon-pelakon yang hebat seperti Jaleh Hamid, Umi Nazira dan Vito Koshari selaku tonggak utama filem ini. Bisik Pada Langit ini telah berkisahkan tentang sebuah kekeluargaan sebagai plot utama dan diapit dengan aspek ketulisan sebuah persahabatan, cinta, ketentuan takdir yang telah disurat. Filem ini mengisahkan tentang pergaulan Rosli, iaitu dibintangi oleh Jaleh Hamid sebagai seorang ayah yang dilihat begitu menyayangi anak perempuannya. Rosli sanggup menunaikan segala kehendak anak perempuannya itu bagi memastikan kebahagiaannya pada setiap masa. Siti Hajar yang dibintangi oleh Umi Nazira yang merupakan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga daripada 3 beradik. Begitu juga dengan abangnya Zaidi yang dibintangi oleh Vito Koshari dan adiknya Ikram yang dibintangi oleh Naim Daniel. Mereka sama seperti ayahnya yang sanggup berkorban semata-mata demi memastikan cita-cita Siti Hajar untuk melanjutkan pelajarannya ke Perth Australia tercapai. Meskipun Rosli berasa berat hati untuk melepaskan anak perempuannya untuk menyambung belajar, tetapi dia berharap sangat bahawa anak perempuannya itu pergi dengan harapan dan pulang dan membawa segala ijazah. Seterusnya membantu keluarga yang selama ini hidup dalam keadaan yang serba sulit. Tetapi harapan Wak Rosli sekelip mata berubah setelah mendapat berita bahawa Siti Hajar telah meninggal dunia setelah terlibat dengan satu kemalangan motosikal berkuasa tinggi di Perth, Australia. Perkara yang lebih meremukkan lagi hati Wak Rosli setelah mengetahui bahawa anak perempuannya itu mempunyai hobi menunggang motosikal selepas daripada kejadian kemalangan tersebut. Namun, dalam pada masa yang sama, semua ahli keluarga Wak Rosli telah mengetahui hobinya itu sejak dari dahulu lagi dan merasakan dari pengetahuannya memandangkan Siti Hajar sendiri pernah memujanya untuk membenarkan Siti Hajar mengambil lesen memandu, tetapi Wak Rosli tetap enggan membenarkannya. Siti Hajar kini berada dalam keadaan kritikal dan koma di negara Australia yang telah menjadikan lagi keluarganya di Malaysia tidak senang duduk dan ditindih lagi dengan keresahan yang tinggi. Tidak cukup dengan memanjatkan doa agar dipermudahkan segala urusan, Wak Rosli terus berusaha agar dapat pergi ke Australia untuk melihat keadaan anak perempuannya sendiri. Tanah yang ada telah digadaikan bagi mendapatkan sumber kewangan untuk ke Australia. Malah saudara mara kebanyakan membantunya telah menjemuh perbuatannya kerana mereka tidak setuju akan keputusan Wak Rosli untuk pergi ke Australia melawat anaknya dan menggadaikan itu sebagai satu pembetiran memandangkan mereka yang terang-terangan hidup susah di Malaysia. Wak Rosli dan keluarganya dinasihatkan agar terus menunggu keputusan doktor dengan penuh pasrah di tanah air. Tetapi, Wak Rosli tetap berdegil dan tetap dengan pendiriannya hendak pergi ke Australia untuk melawat anaknya sendiri. Tanpa diduga, selepas sahaja Wak Rosli dan Zaidi menunaikan solat sunat syukur, Siti Hajar telah menembuskan nafas terakhirnya ketika hendak menyebut 2 kalimah syahadah melalui panggilan telefon dengan ayahnya. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila jenazah Siti Hajar susah untuk dibawa balik kerana ada tata cara pengendalian piawai yang sangat rumit. Hal ini disebabkan oleh kerana Siti Hajar yang meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan. Bedah siasat yang lama terhadapnya telah menyebabkan Wak Rosli bertambah marah kerana baginya pihak di Australia telah menyiksa jenazah anak perempuannya. Sikap Wak Rosli yang tidak tahu sabar itu telah mengakibatkannya jatuh sakit. Selepas beberapa hari menanti, Zaidi telah mendapat tahu bahawa punca kemalangan Siti Hajar adalah disebabkan tayar motosikal berkuasa tingginya itu pecah. Wak Rosli sedar bahawa dia telah banyak melakukan kesalahan terhadap kedua-dua anak lelakinya, iaitu Zaidi dan Ikram, dan mula sedar bahawa tugasnya sebagai seorang ayah kepada Siti Hajar telah selesai. Wak Rosli juga sedar bahawa Siti Hajar bukan anaknya tetapi amanah yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Malah, dia juga sedar bahawa Siti Hajar telah mengajarnya erti tanggungjawab, kesabaran dan juga telah mengajarnya erti bersyukur. Berdasarkan filem ini, kami dapat kaitkan dengan kursus kami iaitu Interpersonal Communication, di mana ia terdapat unsur mendengar.
Unsur ini dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rosli terhadap anaknya Ikram. Ikram dengan tergesa-gesa pulang dari sekolah semata-mata ingin memberitahu ayahnya yang dia telah memenangi pertandingan menulis karangan dalam bahasa Inggeris. Tetapi ayahnya tidak mengendahkannya, malah membandingkan Ikram dengan Siti Hajar. Perbuatan ayahnya itu sekaligus telah menyinggung perasaan Ikram. Selain itu, Rosli juga tidak mengambil peduli apa yang disampaikan oleh Ikram, malah telah memarahi Ikram kerana telah menuduh kakaknya Siti Hajar. Selain itu, terdapat juga unsur meminta pertolongan di bawah tajuk Sab Topik Bola Harian. Sebelum Siti Hajar menghembuskan nafas terakhirnya, dia telah memanggil dan mencari ayahnya. Dengan keadaan yang segera, Irwan telah menelefon ayah Siti Hajar, iaitu Rosli. Ketika Irwan meletakkan telefon bimbit di telinga Siti Hajar, ayahnya telah membantunya menyebut 2 kalimah syahadah sehinggalah Siti Hajar menghembuskan nafas terakhirnya. Di filem ini juga terdapat unsur membuat pewalah kecil. Perbuatan ini telah dilakukan oleh Zainab, iaitu ibu kepada Siti Hajar ketika Rosli terlantar sakit. Zainab telah mengambil album yang tersimpan di almari dalam bilik tidur mereka. Tindakan Zainab ini telah menyebabkan Rosli menangis teresak-esak ketika mengingati kenangan bersama Siti Hajar, memandangkan dia merupakan satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Dalam masa yang sama, Zainab telah menyadarkan Rosli bahawa mereka masih mempunyai 2 orang anak lagi untuk dijaga dan menyatakan bahawa mereka akan tinggal berempat sahaja pada masa akan datang. Kami juga mendapati unsur meminta maaf telah digunakan melalui filem ini. Perbuatan ini telah ditunjukkan oleh Rosli. Dia telah meminta maaf kepada kedua-dua anak lelakinya kerana perlakuan tidak adil kepada mereka, malah sering memarahi mereka. Selain itu, Irwan juga ada meminta maaf sebelum dia pulang. Hal ini kerana dia tidak menghalang Siti Hajar daripada menunggang sikap kuasa tinggi. Akan tetapi, Rosli menyalahkan dirinya sendiri kerana berkelakuan agak keterlaluan ketika proses bedah siasat Siti Hajar dijalankan dan juga telah bersangka buruk kepada Irwan kerana membawa Siti Hajar menunggang motosikal berkuasa tinggi. Berdasarkan filem ini, terdapat beberapa hubungan komunikasi, iaitu hubungan komunikasi antara keluarga. Contohnya, Siti Hajar dan Wak Rosli, iaitu bapanya, mempunyai hubungan yang sangat rapat sejak Siti Hajar masih kecil lagi. Selain itu, hubungan antara pasangan, contohnya Irwan dan Siti Hajar, mempunyai hubungan istimewa sehingga Irwan sanggup menjaga Siti Hajar ketika koma. Terusnya, mesej emosi yang terdapat dalam filem Bisik pada Langit adalah bersyukur. Contohnya, Wak Rosli bersyukur kepada Tuhan kerana telah menjadikan Siti Hajar sebagai anaknya. Di samping itu, mesej emosi kesedihan. Wak Rosli dan ahli keluarganya sangat sedih apabila mengetahui Siti Hajar telah meninggal dunia akibat kemalangan motosikal yang berkuasa tinggi di Perth, Australia. Kesimpulannya, nilai-nilai kekeluargaan yang syarat dengan pengajaran dan kisah kasih sayang seorang ayah yang tidak seimbang atau pilih kasih yang terlalu melebihkan anak perempuan seorangnya sehingga mengabaikan kelebihan-kelebihan anak yang lain. Bagi saya, filem ini adalah sebuah karya yang berat dengan emosi dalam perjalanan cerita yang mudah yang disulami dengan sinematografi yang artistik. Jadi, filem negara kita sedikit sebanyak mencorakkan masyarakat kita, khususnya golongan muda dan remaja. Semoga landscape perfilman negara kita akan lebih maju, matang dan berisi. Ayuh turut menyatakan sokongan, jangan lupa bawa tisu sekali ya. Sekian itu sahaja ulasan filem ini daripada kami berdua. Jadi, jangan lupa untuk menonton filem ini sekiranya anda belum menonton filem ini dan menguasai sendiri filem ini, malah mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam filem ini. Terima kasih, semoga jumpa lagi.